بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita dalam kitab zakah. Hadis yang pertama telah pun lalu, itu an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman fadhakara al-hadith wa fihi inna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturadda fi fuqaraihim. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengutuskan Muaz ke Yaman. Fadhakara al-hadith, maka disebutkan hadis itu. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut ada dinyatakan innallaha qad iftarada alaihim sadaqatan, sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka. Tu'khadh, diambil min aghniyaihim, daripada orang-orang kaya di antara mereka. Faturaddu fi fuqaraihim, dan diberikan, dibahagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Muttafaqun alaih. Hadis yang kedua, wa an Anas anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu kataba lahu هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروق الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون ففي كل 50 حقة ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه فإذا زادت على 300
ففي كل 100 شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما تتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة حرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزع فإنها تقبل منه الجزعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين رواه البخاري. Hadis ni adalah berkenaan tentang zakat haiwan ternakan. Zakat haiwan ternakan. Panjang pula tu, jenuh nak baca. Haiwan ternakan dipanggil al-an'am. Al-an'am. Al-an'am, apa dia al-an'am? Apa dia binatang ternak? Kaki empat. Unta, lembu, kambing. So itu al-an'am. Kenapa dipanggil al-an'am? Daripada perkataan ni'mat. Al-an'am, Allah memberikan nikmat kepada manusia dengan haiwan-haiwan ni. Itu haiwan yang dipanggil ternakan al-an'am ni. Allah bagi nikmat ke atas manusia ni dengan unta, dengan lembu, dengan kambing. Maka antara barangan ataupun perkara yang wajib untuk zakat adalah haiwan ternakan. So haiwan ternakan yang kita sebut ibil, unta, yang kedua lembu, dan yang ketiga kambing. Hadis ni daripada Anas, anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu katabalah. Daripada Anas, anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an menulis surat kepadanya, hadhihi faridatu sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'ala al-muslimin wallati amara Allah biha rasulahu. Iaitu ini adalah kefarduan, faradaha Rasulullah, yang telah difardukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'alal muslimin, atas orang-orang Islam, wallati amara Allahu biha rasulahu, dan apa-apa yang dan allati yang telah diperintahkan oleh Allah dengannya rasulnya, iaitu fi kulli 24 minal ibil, bagi setiap 24 minal ibil, daripada unta, fama dunaha, dan apa yang kurang daripadanya unta ke bawah, maka wajib mengeluarkan al-ghanam, kambing. Unta maka antara bila dia cukup dia punya nisab, haul dengan nisab, maka dia kena keluarkan al-ghanam, kambing. Fi kulli 5 syatun, bagi setiap 5 ekor unta 1 ekor kambing. Bagi setiap 5 ekor unta, fi kulli 5 syatun, maksudnya satu orang yang ada 5 ekor unta, zakatnya adalah seekor kambing. Apabila cukup haul, haul setahun lah, haul. فَإِذَا بَلَغَتْ 25 إِلَى 35
Sehingga apabila unta-untanya mencapai 25, daripada 25 ila 35 hingga 35, fiha bintu makhat untha, maka dia punya zakatnya bintu makhat untha, iaitu bintu makhat. Apa benda bintu makhat? Bintu makhat seekor, kalau dia tulis بفتحتين آخرها ضاد المعجمة والمخاط بفتح العلم وكسرها وجمع الولادة فالماخذ هي الحامل التي دنت ولادتها وبنت المخاط هي التي أتمت سنة الأولى ودخلت في الثانية سميت بذلك لأن أمها غالبا قد حملت. بنت مخاط adalah haiwan yang umurnya telah cukup 1 tahun, wa dakhalat fi thaniyah, dan telah masuk tahun yang kedua. So kalau mencapai 25 hingga 35 ekor unta, maka zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah cukup 1 tahun dan masuk tahun yang kedua. So tulis. Kau tak ada jenuh ni banyak. 24 tadi cukup 24 sorry silap. Unta 5 tadi kan, paling kurang 5. So kalau 5 berapa? Seekor kambing. Kemudian 24 ekor ke bawah ghanam. Kambing kambing. Setiap 5 setiap 5 ekor unta 1 kambing. Kalau dah mencapai 25 hingga 35 ekor unta, 25 hingga 35 ekor unta, maka zakatnya adalah bintu makhat untha, iaitu anak unta betina. Makhat, bintu makhat, iaitu umurnya yang telah cukup 1 tahun dan telah masuk tahun yang kedua. Fa'in lam takun, kalau sekiranya tidak ada anak unta betina cukup setahun dah masuk tahun yang kedua ni, maka dia kena keluarkan. Kalau sekiranya tak ada tadi, maka seekor ibnul labun, unta jantan, zakarun ibnul labun. Ibnul labun, labun tu asalnya susu lah. Seekor apa nama tadi, 25 hingga 35 bintu makhat. Kalau tak ada bintu makhat, ibnul labun, anak unta jantan. Unta jantan, anak dia. Bintu labun. Ibnul labun, sorry, ibnul labun. Jenuh. Labun je tak? Iaitu umur yang dah bintu ibnul labun ni, maksudnya telah masuk tahun ketiga. Tak cukup 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Unta jantan anak, hak yang cukup 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Hak tu ibnul labun. Okey, kemudian fa idza balagat, apabila telah mencapai 36
ila 45 sehingga 45. 36 sehingga 45 ekor unta. 36 sehingga 45 ekor. Fa fiha bintu labun untha. Maka dia punya zakat adalah bintu labun untha, anak unta betina. Bukan anak unta betina, anak betina, anak unta yang betina. Bintu labun. Hak ni daripada 36 sampai 45. Bintu labun untha. Umur telah masuk tahun keempat. Maksudnya tahun 3 cukup, masuk tahun keempat. Dan ibnu labun atau bintu labun untha ni sama juga tadi anak jantan, hak ni anak betina. Fa idza balagat 46, kemudian jika mencapai 46 ila 60 sampai 60, 46 ekor sampai 60, fa fiha hiqqah taruqul jamal. Hiqqah 46 sampai 60 ekor unta, maka zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan boleh kahwin. Maksudnya dah boleh dikahwin oleh unta jantan. 4 masuk umur yang kelima, hiqqah. Ataupun telah masuk umur 4 tahun keempat, tahun keempat, hiqqah tahun keempat. Fa idza balagat wahidatan wa sittin, kemudian berikutnya 61 ila 75 sampai 75 ekor, fa fiha jaza'ah, maka dia punya zakat jaza'ah. Jaza'ah adalah seekor unta betina yang umurnya telah masuk tahun yang kelima. Jaza'ah. Yang tadi telah masuk umur 4. Yang jaza'ah pula adalah telah masuk umur yang kelima tahun. Fa idza balagat 76 ila 90, berikutnya apabila mencapai jumlah unta dia itu 76 ila 90 sampai 90 ekor unta, fa fiha binta labun, maka dia punya zakat 2 ekor anak unta betina labun. Labun hak yang tadi umur 3 tahun masuk hak keempat. Itu kalau daripada 76 sampai 90. 76 sampai 90 binta labun, 2 ekor anak unta betina. Kemudian fa idza balagat 91 ila 20 wa 100, berikutnya apabila 91 sampai 120 ekor unta, fa fiha hiqqatan taruqata al-jamal. Fa fiha hiqqatan, 2 ekor hiqqah. Hiqqah apa nama yang disebutkan tadi, hiqqah. Hiqqatan umur berapa tadi? Yang telah sempurna 3 tahun masuk tahun yang keempat, hiqqah. 2 ekor hiqqatan taruqatal jamal, maksudnya hak ni dah boleh kahwin, anak unta hak ni hiqqatan ni tadi. Okey, berikutnya fa idza zadat ala 20 wa 100, apabila bilangan untanya telah melebihi 120 ekor. Apabila dia punya unta 120, dah melebihi 120 ekor, fa fi kulli 40 bintu labun,
bagi setiap 40 ekor bintul labun. Dia punya zakat tambah lagi 1 ekor bintul labun, 1 ekor unta betina yang bintul labun. Berapa umur tadi bintul labun? Telah cukup 2 tahun. Itu bintul labun. Itu dah mencapai 120. Bila dah lebih 120, 40 berikutnya tambah bintul labun. Fa fi kulli 50 hiqqah. Dan berikutnya bagi setiap 50 pula hiqqah. 1 ekor hiqqah. Hiqqah tadi yang telah cukup umur 3 tahun nak masuk tahun yang keempat. Itu hiqqah. Okey. So, dia sampai dah tadi. 5 ekor kambing. 5 ekor unta, 1 ekor kambing. 25 hingga 35 tadi bintu makhat, untha. Bintu makhat telah cukup umur 1 tahun, telah masuk tahun yang kedua tadi, bintu makhat, untha betina. Kalau tak ada ibn labun zakarun. Kalau tak ada had bintu makhat tadi tu, iaitu unta yang telah cukup 1 tahun masuk tahun yang kedua betina, kalau tak ada, maka dia kena ganti dengan ibnu labun zakar, anak unta jantan yang telah pun cukup 2 tahun. 36 hingga 45 bintu labun untha. 36 hingga 45 ekor unta, zakatnya tambah lagi bintu labun untha. 46 sampai 60 hiqqatun, hiqqah, iaitu hiqqah unta yang cukup umur 3 tahun dah masuk tahun yang keempat. 60 hingga 75 unta jaza'ah, iaitu jaza'ah telah cukup umurnya 4 tahun masuk tahun yang kelima, jaza'ah. 76 hingga 90 binta labun. 76 sampai 90 ekor, dia punya zakat adalah 2 ekor binta labun, 2 ekor unta betina yang cukup umur 2 tahun. 91 sampai 120 ekor hiqqatan, 2 ekor unta yang cukup umur 3 tahun nak masuk umur 4 tahun. Kemudian 120 ke atas, setiap 40 ekor tambahan bintu labun, iaitu cukup umur 2 tahun tadi tu. Dan setiap 50 ekor berikutnya adalah hiqqah, iaitu unta yang telah cukup umur 3 tahun masuk tahun yang keempat. Wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibil. Sesiapa yang hanya untanya ada 4 ekor saja, maka falaysa fiha sadaqah, tak adalah zakat. 4 ekor tak ada zakat. 5 ekor baru ada zakat unta. Illa an yasha'a rabbuha, melainkan tuannya nak keluarkan. Melainkan tuannya nak keluarkan. Maksudnya dia tak wajib zakat, tapi tuannya nak keluar seekor kambing juga. Tak ada masalah, boleh. Okey, satu adalah unta. Okey, berikutnya kambing ya. Berikutnya kambing pula. Wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatun. Antara syarat disebut tadi sa'imah. Wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha. Sa'imah ni maksudnya haiwan ternakan yang diberi makan dengan
dilepaskan ke padang ragut. Itu maksud saimah. Dia bela unta, dia bela lembu, dia bela kambing. Dia tak payah keluar duit makan binatang dia tu. Dia pergi lepaskan bagi makan free kat padang. Dengan syarat jangan tanaman orang. Dengan syarat jangan masuk dalam kebun orang ataupun kawasan perumahan orang. Ini dia lepaskan binatang dia tu, binatang ternak dia ni dekat padang rumput yang umum lah. Umum. Yang tak ada siapa-siapa punya. Maka ada zakat. Ada zakat. Kalau dia bela unta, dia kurung dalam kandang, dan makanan-makanannya itu dia beli. Dia beli. Maka hak ni tak ada zakat. Kalau dia beli makan binatang dia dan kurung je dalam kawasan dia, maka dia beli. Itu tidak dipanggil saimah. Hak tu tak dipanggil saimah. Tapi kalau dia itu ternak untuk trade, untuk perdagangan, maka datang zakat lah. Zakatnya zakat perniagaan. So itu perkataan saimah tu. Wa fi sadaqatil ghanami fi saimatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatun. Apabila kambingnya itu idza kana 40 ila 20 wa 100, apabila kambing-kambingnya mencapai 40 ekor hingga 120 ekor kambing, maka syatun, maka dia punya zakat seekor kambing. Dia punya zakat seekor kambing. Bawah 40 tak ada zakat. Unta bawah 5 ekor tak ada zakat. Kambing bawah 40 ekor tak ada zakat. Dia ada 39 kambing, so tak ada zakat. Bila dah mencapai 40 ekor, tak kira lah berapa umurnya, beranak pula seekor kambing. Ada 39 jadi 40, maka telah pun ada zakat. 40 sampai 120, zakatnya seekor kambing. Zakatnya seekor kambing. Fa iza zadat ala 20 wa 100 ila 200, kemudian kambingnya pula daripada 120 tadi tu, daripada 40 sampai 120 seekor, naik pula kambing dia 121 ekor. Maka bila dah 121 ekor, sampailah bilangannya kepada 200 ekor. Daripada 121 sampai 200 ekor kambing, maka dia punya zakat syatan 2 ekor kambing. Zakatnya 2 ekor kambing. Fa idza zadat ala 200 ila 300, apabila dia punya kambing lebih pula dari ala 200, lebih daripada 200 sampailah 300, fa fiha 3 syiyah, 3 ekor kambing. Zakatnya 3 ekor kambing. Fa iza zadat ala 300 fa fi kulli 100 syatun, apabila tambah lagi 300 kambingnya, bertambah sampailah lebih daripada 300 sampai 400 katakan, maka setiap tambahan 100 ekor tambah seekor lagi kambing. Tadi kalau 200 tadi 2 ekor kambing. 200 sampai 300 jadi 3 ekor. 300 sampai 400 4 ekor. 400 sampai 500 5 ekor. Macam itulah. 100 tambahan 100 seekor kambing zakatnya. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة.
Dan apabila jumlah kambing yang dilepas mencari makan sendiri itu kurang daripada 40 ekor, maka tidak wajib atasnya zakat kecuali jika pemiliknya menginginkan zakat. Maksudnya, kalau kambingnya itu bawah 40, tak ada zakat. Melainkan dia punya bos, dia punya pengembala itu rasa nak keluarkan. So, dia jadi sunat lah. Dia bukan zakat wajib. Dia sedekah sunat. Illa yasha rabbuha. Berikutnya, wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khasyata as-sadaqah. Tidak boleh dikumpulkan antara haiwan-haiwan ternak terpisah dan tidak boleh dipisahkan antara haiwan-haiwan ternak yang terkumpul kerana takut mengeluarkan zakat. Jangan dikumpul-kumpul pula. Dah tak cukup lah. Dia pula pergi himpun, bagi cukup. Tak disuruh oleh agama. Jika dia dah nak mencapai 40, dia pergi pisah-pisahkan pula. 20 ekor sana, 20 ekor sini. Tak nak zakat. Ni haram lah, ni helah. Dia sembelih. Jika telah cukup haul dan nisab, dia wajib zakat. Jika dah cukup haul dan nisab, dia wajib zakat. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma tataraja'an bainahuma bisawiyah. Haiwan ternak kumpulan dari dua orang pada waktu zakat harus kembali dibagi rata antara keduanya dan tidak boleh dikeluarkan untuk zakat haiwan yang tua dan cacat sebelum. Wa ma kana min khalitain, dia ini syarikat, dia ini share antara dua orang. Maka bila sampai nak zakat itu, oleh kerana mereka ni share, maka hak ni kena pisahkanlah. Sebab hak ni orang ni punya, hak ni orang ni punya. Yang tadi semua dia punya. Maka dia pisahkan supaya tak keluar zakat. Yang ni memang separuh kambing A punya, separuh lagi kambing B punya. Tapi satu kandang. Hak ni tak cukup lah. Ni orang A lah kambing dia, orang B lah kambingnya. Wala yukhraju fi sadaqati harimah. Ni syarat. Tidak dikeluarkan untuk zakat haiwan yang sedekah zakat ini harimah. Harimah ni maksudnya kambing ataupun haiwan yang dah tua lah, gigi dah tak ada, dah tua. Wala dhatu awar, dan tidak cacat. Wala taisun illa ayyasha al-musaddiqu, dan tidak boleh dikeluarkan yang jantan kecuali jika pemiliknya menghendakinya. Wa fi riqqah, dan tentang zakat perak, fi mi'atai dirham rub'ul ushur, tentang zakat perak pula setiap 200 dirham zakatnya adalah 1/4, itu 2,5%. Fa illam takun illa 90 wa 100 falaysa fiha sadaqatun, dan jika hanya ada 190 dirham maka wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menghendaki. Barang siapa yang jumlah untanya, wa man balagat indahu min al-ibil sadaqatul jaz'ati wa laysat indahu jaz'atun wa indahu hiqqah, dan bagi pemilik unta, barang siapa yang jumlah unta telah wajib mengeluarkan seekor unta betina yang umurnya masuk tahun yang kelima tadi tu, itu jaza'ah, padahal dia tidak memilikinya dan dia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun yang keempat, tak cukup umur tahun yang keempat, maka dia boleh mengeluarkannya ditambah 2 ekor kambing jika tidak keberatan. Hak ni kalau sekiranya dia wajib keluar jaza'ah, tapi dalam dia punya unta itu jaza'ah dia tak ada, yang dia ada adalah hiqqah, maka tak cukup, maka dia keluarkan hiqqah ditambah dengan 2 ekor kambing, ditambah dengan 2 ekor kambing, sebab tak cukup.
fa innaha tuqbal minhu wa yaj'alu ma'aha syataini in istaysarata lah, kalau dia adalah au 20 dirhaman, ataupun 20 dirham. Sekejap. Halo? Ya. Wa man balaghat indahu sadaqatul hiqqah wa laysat indahu al-hiqqah wa indahu al-jaz'ah fa innaha tuqbalu minhu al-jaz'ah wa yu'tihi al-musaddaqu 20 dirhaman aw syatain. Tadi kesnya, kalau dia kena keluarkan unta hak dipanggil jaz'ah, tapi dia tak ada jaz'ah, dia ada hiqqah. Maksudnya dia sepatutnya keluarkan unta yang jaz'ah, tapi dia tak ada jaz'ah, yang dia ada hiqqah. Maka dia keluarkan hiqqah, dia tambahlah sebab tak cukup syarat. Tapi dalam kes dia pula terbalik, dia hanya perlu keluarkan, dia buat contoh tadi, kalau sekiranya yang dia wajib keluarkan itu hiqqah, tapi dia tak ada hiqqah, dia ada jaza'ah. Dia tak ada hiqqah, iaitu unta yang cukup umur 3 tahun, masuk tahun yang keempat, dia tak ada. Dia hanya ada jaza'ah unta yang dah lebih tua, umur 4 tahun, yang dah masuk 5 tahun. Maksudnya dia dah bagi benda yang lebih, kan? Maka bila dia bagi benda yang lebih, maka Baitul Mal ganti dengan 2 ekor kambing kat dia, atau 2 dirham, atau 2 dirham atau syatain, ataupun 2 ekor kambing. Okey, boleh? Maksudnya kalau tak cukup, dia kena tambah 2 ekor kambing. Kalau terlebih, amil kena bagi 2 ekor kambing. Maksudnya balance. Balance lah. Sebab dia sepatutnya bagi unta umur 3 tahun. Tiba-tiba yang dia ada umur unta 4 tahun. Maka dia kena amil, kena bayar balik 2 ekor lah kat si yang keluarkan zakat ni. Jika sekiranya dia perlu keluarkan unta yang umurnya lebih tua, tapi dia ada umur yang lebih muda, maka dia tambah 2 ekor kambing ataupun 2 dirham. So kambing tadi 40 bawah tak ada zakat. 40 sampai 120 seekor kambing. 120 sampai 200 2 ekor kambing. 200 sampai 300 3 ekor kambing. 300 dan setiap tambahan 100 dia kena tambah 1, tambah 1, tambah 1. So itu zakat kambing. So syarat kepada haiwan yang wajib keluar zakat ni tadi adalah saimah, iaitu haiwan dia itu makan dengan makanan free. Makanan free, maksudnya makan dengan ragut dekat padang ragut yang tak ada siapa punya. Dia lepaskan lembu-lembu dia tu, pergi habis lembu-lembu dia makan lah rumput dekat taman permainan kanak-kanak ke apa benda lah, maka hak ni ada zakat. Kalau sekiranya dia itu mengeluarkan duitnya pula untuk membiayai makanan kambing-kambing dan binatang-binatangnya, maka hak tu tidak ada zakat. Melainkan kalau sekiranya dia bela itu bertujuan perniagaan. Kalau sekiranya unta atau lembu yang dia bela itu adalah bukan tujuan untuk minum susu, bukan tujuan untuk daging, dia membelanya kerana lembu-lembu itu bertugas membajak sawah, maksudnya kena kerja. Unta-untanya itu bertugas bawa barang, maka tidak ada zakat. Haiwan yang digunakan untuk bekerja tidak ada zakat.
Haiwan yang digunakan ataupun dibela untuk dia membiak, untuk tujuan nak berniaga, tujuan nak minum susu, tujuan nak daging, ada zakat. Ada zakat. Kalau kita beli nak sembelih korban, dia tak berniaga. Takkan dia beli 40 ekor, 80 banyak-banyak. Kalau dia beli banyak-banyak, tujuan nak untuk tahun depan punya, maka dia nak berniaga lah, kan? Kalau dia beli untuk diri sendiri, itu lain. Tak cukup haul. Haul mesti cukup setahun. Setahun tu tahun qamari lah. Kalau dia bela unta, apa kalau dia bela sebagai kalau buat kerja tadi tak ada zakat lah. Kalau buat kerja, maksudnya kalau yang di haiwan-haiwan yang dibeli, kemudian haiwan-haiwan tu bertugas tu buat kerja, tu tak ada zakat. Kalau dia beli haiwan untuk dibiak-biakkan, untuk jadi banyak, di situ ada zakat. Wallahualam. Nanti kita sambung untuk hak yang akan datang, lembu. Kalau nak senang, dalam Google tu cuba type jadual, tak tahu bahasa Melayu tak, jadual zakatul ibil, contoh jadual zakatul baqar atau jadual zakatul al-an'am. So banyaklah dia keluar jadual daripada hadis ni tadi, maka dia buat jadual 1 sampai ni sekian-sekian macam kita sebut tadi lah. So tu untuk senang nak tengok. Kalau buka pusat zakat wilayah pun dia ada jadual tu. Kalau buka pusat zakat wilayah, haiwan zakat ternakan ada, dia ada carta, dia ada yang bilangan-bilangan yang kita sebutkan tadi lah. So itu lebih senang untuk kita rujuk. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.